Maknanya parti PAS bukan Islam. Siapa yang hidupkan PAS ni? Tengok ciri-ciri yang bawa hidupkan dia. Siapa dia? Dan apa yang dia bawa? Apa beza dia dengan Dajjal? Hak bawa dia tu pun, dia bawa ciri-ciri. Dan dia tidak mendukung apa yang Rasulullah suruh. Apa yang Allah suruh, dia tak mendukung. Malah dia bawa semua apa yang syaitan suka, tu dia suka. Hak tu dia buat. Antara benda yang iblis paling suka apa dia, aku nak tanya apa? Apakah perkara yang iblis paling suka? Aku tanya dulu. Jawab. Apa yang iblis paling suka? Yang Allah paling tak suka tapi iblis suka. Apa dia? Susah ke soalan aku tadi kau memang tak tahu iblis suka apa? Bukan hasut. Bukan. Pecah belah, bukan. Yang paling iblis suka. Dalam banyak-banyak benda, ultimate iblis paling suka apa dia? Kita dah. Kan? Tak tahu Takkan orang PAS dalam ni tak tahu kot. Memang apa tak tahu Apakah kesukaan iblis kafirkan orang Islam? Tak. Bukan kafirkan orang Islam. Ada lagi yang paling dia suka. Putuskan silaturahim, hampir dekat, tapi ada lagi. Dia lebih kurang, tapi ada lagi. Okey. Yang iblis paling suka. Nampak gaya aku kena bagi tahu ni. Memesongkan, bukan memesongkan. Iblis paling suka pemusuhan. Ada lagi. Benda tu halal, tapi Allah benci. Benda tu halal, tapi Allah benci. Allahumma salli ala Muhammad. Yes, Amir Ismail. Padu. Dapat dekat Amir Ismail daripada nama Zaini. Alhamdulillah. Baik. Apakah bai'ah yang dibuat oleh di kalangan pemimpin PAS? Bai'ah mereka ada tak benda tu? Nampak? Bai'ah mereka, bai'ah yang disukai oleh iblis. Bukan bai'ah macam orang Islam, tapi bai'ah iblis. Jadi hampa tahulah bai'ah ni kan. Semua pakat tengok. Kenapa PAS memilih bai'ah iblis? Dengan meletakkan nama Allah, bersumpah nama Allah. Lepas tu dia guna benda yang Allah tak suka. Dan dia guna apa yang iblis paling suka. Ni, Miss Oktober ni. Andai kata dia dapat jawatan dalam PAS, dia ingat apa yang dia cakap, dia buat tak bai'ah tu? InsyaAllah dia tak buat. Sebab apa? Dia pernah termasuk Rahib Yus. Halus tak mainan dia? Halus kan mainan dia? Kenapa dia membesarkan kegemaran iblis dan dijadikan dia bersumpah atas nama Allah? Seperti dia menyindir. Bai'ah dia ni macam menyindir. Allahu Akbar. Dan benda ni dilakukan oleh siapa? Yes, bai'ah cagar isteri demi kuasa. Adakah Islam ajak benda ni? Astaghfirullah. Na'uzubillah. Kau rasa? Bai'ah dia bai'ah iblis. Na'uzubillah. Berhenti minta bukti. PAS cagak bini. Perbuatan iblis. Lubang kubur kata. Dan bai'ah ni bila start? Daripada bila? Hanya PAS saja buat bai'ah iblis ni.
Benda yang Allah paling benci. Tapi itulah ultimate bai'ah dia orang. Mencagarkan isteri-isteri mereka dengan talak 3. Na'udzubillah. Ya, perjanjian syaitan. Itulah perjanjian syaitan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang mana jadi pemimpin-pemimpin tu, dia buat tak perjanjian ni? Pemimpin-pemimpin yang ada jawatan dalam PAS ni, dia buat dah bai'ah ni? Allahu Akbar. Dia buat dah bai'ah ni, soalan dia. Secara terang. Penorma kata kami tak tahu. Lah, type je bai'ah PAS tu. Depa baca. Sebab tu Tun kata lagu tu. Sebab tu, apa nama, ni, abah kau kata lagu tu. Bai'ah tu perjanjian iblis. Perjanjian syaitan. Memang disebut jika, tapi perjanjian tu dia buat. Tergelaklah iblis. Minta maaf lah. Saya bukan nak uji ilmu hampa tak. Bukan saja nak rendah-rendahkan. Tujuan kita berdiskus macam ni, saya tanya. Mudah-mudahan bila kita jawab, kita ingat benda tu. Ya, betul Naya kaum Hawa. Berapa ramai isteri-isteri telah dicagarkan dengan perjanjian iblis ni, perjanjian syaitan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Berkat ke aku nak tanya apa? Berkat ke jawatan tu bila buat perjanjian macam tu? Allahu Akbar. Jadi malam ni baru tahu. Jadi sesuai ke sesuai Pak Yus buat macam ni? Pak Yus sampaikan macam ni dekat hampa. Ni politik ke ni aku nak tanya apa? Adakah ini politik? Awak Pak Yus tak penat pun siang malam pagi petang duk buat live, duk cerita bab ni. Aku nak selamatkan korang lah. Walau cabut lari Pak Yus. Cabut lari. Habis. Lari keluar habis. Rezeki mereka dengar tak asal sampai tang tu. Lepas tu mereka dah tak tahu dah. Naik ni, current. Bzz. Perjanjian syaitan tu. Aku bukan buat nak bagi hampa panas. Kalau hampa rasa panas tu, sampailah hidayah tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok, hampa sekadar jadi pah yang biasa, tak mau jadi pah yang duduk di atas. Sebab jadi pah kat atas kena bai'ah. Hampa duduk bawah ni, hampa tak pergi tempat tu lagi. Dia sampai level, dia ada level dia. Dia tak bagi direct ke bawah. Level ni. Dia bagi kat bawah agak-agak orang pah pakat cabut tak? Masuk jadi ahli pah, terus bai'ah. Awak tak buat jadi ahli pah, terus jadi bai'ah. Awak tak buat lagu tu? Okey, cik setuju jadi ahli pah. Baik, sign. Kita bai'ah dulu, lepas tu kita sign. Agak-agak ada orang nak duduk dalam pah. Kalau betul bai'ah tu bagus, pasal apa tak buat daripada akar umbi? Buat daripada akar umbi. Syaitan tak boleh. Orang nasihat tu pasal cabut lari. Awak masa jadi ahli tu, ditulis kat situ. Dengan ini saya, jika saya buat macam ni, sekian-sekian. Awak tak buat. Sebab dia tahu dia akan hilang pengikut. Jika perjanjian iblis, perjanjian syaitan ni dibuat daripada peringkat akar umbi, ramai cabut lari. Sebab tu buah Hawaii, dia hanya cari orang-orang muda apa semua. Konon ni kita pejuang agama. Dia tak kelak bab bai'ah lagi. Tapi bila hang dah sampai dekat, dia tengok hang dah boleh makan. Nah ambil jawatan kat hang. Nah ni bai'ah. Ahli-ahli biasa dia tak bai'ah tak. Yang bai'ah berbentuk mencagarkan isteri tadi tak ada. Ada pula bai'ah mencagarkan isteri-isteri. Memang tak tahu Cuma kau hampa tak tahu nak sampaikan macam mana. Bai'ah larilah orang. Lari habis. Tak ada lah, mana ada dah. 100 tadi hilang lah. Tak asal ada 100 lebih. Hilang habis lah. Apa guna? Kita ada apa nama jawatan apa semua. Lepas tu nak menegakkan kebenaran dalam PAS tak boleh. Takut apa? Hang kena lepas jawatan, kau tidak. Bini hang terlepas. Persoalan sekarang bukan terlepas dengan tak terlepas. Persoalan sekarang, perjanjian syaitan dah berlaku. Patutlah Allah tak angkat jadi pemerintah. Angkat jadi pemerintah, habis dalam sekolah lagi buku teks dia tukar lagi. Macam-macam dia buat roplah jingga. Buku teks, bab-bab apa nama pendidikan agama lagi. Kan? Dia buat ikut acuan dia, mampu habis. Cara dia tak boleh pegang negara pun, dia boleh rosakkan rakyat Malaysia ni macam mana? Thank you Pak Yus bagi info. Sama-sama. Terima kasih bagi 10,000. That screen. Thank you my friend. Allahumma salli ala Muhammad. Awak tak menjawab, sengak habis tu apa? Cabut lari tu.
Sebab tu dia pun tak kata aku ni nipu. Dia pun cuma kata gila ya. Sebab aku cakap tu berdasarkan fakta dan juga benda yang dia pun tahu. Sebelum ni, boleh jadi dia pun terima benda tu, dia tak sedar itu perjanjian syaitan. Ni kalau dia kata langgar. Masalah bukan langgar tak langgar. Masalah perjanjian iblis. Perjanjian syaitan telah dilaksanakan. Dalam masa bersama, hampa menyindir. Hampa bersumpah dengan nama Allah. Seolah-olah hampa sumpah nama Allah yang hampa ikut syaitan. Hang tak malu dengan Allah. Punya sombong dengan Allah. Buat hak syaitan suka, tetapi sumpah atas nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap dia berkeluar, nampak tu. Tak ada seminit naik balik. Allahumma salli ala Muhammad. Memang teruk lah. Ya, sampai 3. Itulah benda yang Allah paling benci. Dan itulah yang iblis paling suka. Sampai iblis bagi pengiktirafan. Apa pernah dengar cerita ni aku rasa? Cerita ni pernah dengar? Allahumma salli ala Muhammad. Cerita dia dikisahkan. Dikisahkan. Iblis-iblis ni dia meeting. Dia ada meeting mereka. Raja iblis panggil semua iblis-iblis. Datang berkumpul dan hantar laporan. Hantar laporan. Jadi, ramai banyak iblis ni berbangga dengan kerja dia buat. Dia kata, aku berjaya menghasut sekian-sekian sampai negara ni berperang. Aku berjaya buat orang ni bunuh orang. Aku berjaya hasut orang ni sampai dia berzina. Berjaya bunuh orang, buat ni macam-macam. Tiba-tiba datang satu iblis ni termalu-malu, tersipu-sipu. Lepas tu, hang, apa dia yang buat? Aku berjaya membuatkan, dia kata dengan malu dia segan lah. Dia kata dia tak power. Membuatkan hubungan suami isteri bercerai. Raja iblis mangkit terus. Hai sekalian iblis-iblis. Saksikanlah. Tengoklah. Yang ni yang terbaik. Dia berjaya menceraikan sebuah rumah tangga. Bayangkan hak perang tadi tak besar. Tak besar mana? Tak. Nu hak bunuh orang tu. Hak buat bagi orang berzina tadi. Tak. Ni hak bagi orang bercerai ni. Hak ni dia bagi pengiktirafan yang paling besar. Dan pengiktirafan iblis yang paling besar ni lah yang pas guna. Hak ni yang pas guna dalam bai'ah mereka. Jelas. Apa pernah dengar? Banyak ustaz cerita. Sesuatu perkara yang paling iblis suka, yang paling Allah benci. Iaitu talak, bercerai. Penjelasan tu mudah kan? Tetapi kita leka. Kita leka. Jadi sekarang ni, saya nak tanya hampa. Andai kata lah, bai'ah tadi bagus, awak dia tak start daripada ahli. Start pada ahli, orang tak mau. Ramai orang sedar. Tapi dia biar orang duduk lama. Sampai hang nak dapat jawatan, sampai dapat ni, bai'ah. Adakah ini pewaris Nabi? Yang orang mengangkat bai'ah macam ni, kah yang dikatakan pewaris Nabi? Yang membuat perjanjian iblis dan syaitan ni? Sesuai kah mereka ni pewaris Nabi? Ulama pewaris Nabi tak macam tu. Dia tak buat perjanjian-perjanjian iblis ni. Tu baru tang dia. Belum tang dia buat kat orang lagi. Tu baru tang dia. Dia pun dah buat perjanjian syaitan dah. Waalaikumsalam. Dia bagi salam. Itu baru dia. Baru dia pun dah iblis, dah syaitan dah. Belum lagi gerakkan ni lagi. Belum gerakkan lagi. Baru bai'ah. Jadi, jelaslah. Apa yang Pak Yus, sebab apa Pak Yus boleh steady ya Pak Yus? Hang cakap sebiji-sebiji steady ya. Sebab aku jelas. Sebab jelas itulah aku boleh sampaikan dengan detail. Nampak? Sampai berterabur habis keluar. Ni masuk balik. Bagus. Tapi kita cerita lagi. Mereka keluar. Masa time my point dia. Dia tak mau dengar. Sebab apa? Kepanasan. Terima kasih Pak Yus. Siapa yang baru tahu ataupun memang tahu tapi tak rasa macam ni. Saya memang tahu. Pas ni memang dia ada buat bai'ah. Bai'ah. Mencagarkan isteri-isteri mereka. Jika mereka buat macam ni akan tertalak isteri-isteri mereka. Korang memang tahu. Tapi korang tahu tak benda ni adalah satu perjanjian syaitan. Perjanjian iblis. Kenapa kata dia perjanjian iblis? Sebab itu adalah kesukaan syaitan. Kesukaan iblis. Saya tak tahu. Ni tengah bagi tahu. Alhamdulillah dapat tahu. Mudah-mudahan hari ni hang sekadar jadi ahli pas biasa. Tapi nak naik atas tak gamak, tak sanggup.
Jadi aku selamatkan hang. Hang masih pas. Cumanya nak pi ke atas tu, depa kata hang kena bai'ah sebab satu masa pelapis yang akan datang adalah korang. Korang dah menjadi pemimpin PAS. Tapi bila hang nak jadi pemimpin PAS, hang kena bai'ah. Bai'ah dia adalah perjanjian syaitan. Dengan menyindir, sumpah nama Allah. Tetapi buat apa yang iblis suka. Assalamualaikum. Siapa dalam ni sanggup cagar isteri-isteri dia demi sebuah perjanjian? Aku nak tanya apa? Siapa dia sanggup cagar isteri-isteri dia dengan talak demi sebuah perjanjian? Aku nak tanya apa? Islam ajak ke macam tu? Islam ajak ke lagu tu? Aku tanya, Islam ajak ke? Buat perjanjian dengan mencagarkan talak kepada isteri-isteri kamu. Ada ke Islam ajak? Bukankah itu adalah kesukaan iblis? Tak jatuh talak lagi. Iblis tak suka. Siapa cakap? Hang dah cagar dah. Hang dah cagar dah. Hang dah cagar dah. Tak berlaku. Cerita dia, perjanjian tu berlaku tak? Bai'ah tadi berlaku tak? Berlaku ke tak berlaku bai'ah tadi? Bai'ah berlaku. Hang seorang minta bukti, orang lain tak minta bukti sebab apa? Orang lain tahu. Benda ni berlaku. Maknanya perjanjian syaitan itu berlaku. Perjanjian iblis itu berlaku. Dalam masa yang sama menyindir. Menyindir Allah dengan sebut nama-nama Allah. Bersumpah dalam nama Allah tetapi mengamalkan amalan syaitan. Amalan iblis. Itulah bai'ah PAS. Siapa dah dapat bukti? Keluar Ustaz. Pergi tulis. Bai'ah PAS. PAS bai'ah. Tengok bai'ah dia macam mana. Baguslah sebab yang minta bukti ni maknanya dia tak tahu. Hari ni dia tahu. Macam alam iklim dia tahu. Macam pendekan Nusantara dia tak tahu. Memang dia tak tahu. Macam alam ni alam iklim dia tahu. Sebab tu dia tak cakap bukti. Sebab dia tahu. Biar betul. Betul. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Tunjuk foto dengan mereka, Ustaz. Tak, saya nak ajak mereka dapatkan. Ni. Drone bar. Hang dah search belum? Dah search belum? Belajar search. Saya jadi tak suap. Benda tu senang dapat. Biar benda tu dapat kat tangan hampa. Nampak? Tengok dah? Alhamdulillah. Ada? Simple. Orang yang nak bukti, dia akan type. Macam saya sebut, ada orang dapat. Bai'ah PAS talak 3. Tu. Tajuk dia bai'ah PAS talak 3. Tajuk dia macam tu kan. Dapat. Tu. Ada alamat dia. Pergi cari. Jangan nak malas sangat. Baru ada berkat. Bila kita sendiri cari. Guys, siapa perasan? Dah tak ramai minta bukti sekarang. Nampak? Maknanya normal lah dia buat macam tu. Sebab dia bukan parti Islam. Dia bukan Islam. Parti PAS ni bukan Islam kan. Sebab bai'ah jadi nak menghalalkan. Bai'ah iblis tadi hang nak menghalalkan bai'ah iblis. Buat yang iblis suka. Hang menyindir dengan bersumpah nama Allah. Sebab alasan nak jaga. Hang boleh cagarkan isteri-isteri hang dengan talak 3. Jelas Alhamdulillah. Jadi ramailah dah dapat maklumat. Simple. Mana dia bernafi? Betul. Mana minta bukti? Ada lagi minta bukti. Simple ya. Sebab apa? Tangan dia yang tight. Dapat. Allahumma salli ala Muhammad. Agak-agak lah. Isteri-isteri orang PAS ni. Bila suami dia berjawatan nanti. Dia sanggup kah? Dia dicagarkan. Untuk perjuangan PAS. Habis nak jadi mangsa betul. Nampak?
Alhamdulillah. Ya, demi dunia. Sanggup dia orang Pak Yu, demi duit, demi jawatan, demi kedudukan, dengan Allah pun dia tak malu. Maka tertalaklah. Jangan main-main. Ngeri tak? Ngeri. Dia sanggup buat. Sebab tu kata, PAS bukan Islam. Adakah parti PAS itu Islam? Jika tidak, tulis tidak. PAS bukan Islam. Parti PAS Islam? Bukan. Tak. Parti PAS bukan Islam. Islam apabila masa PAS tu bersyahadah. Syarat jadi Islam apa dia? Kena mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa pernah dengar parti PAS tu pernah mengucap? Bila masa parti PAS tu mengucap? Ada siapa-siapa pernah dengar parti PAS tu? Siapa dia yang bantu PAS tu mengucap? Tak ada kan? Maknanya parti PAS bukan Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Tak peliklah PAS buat apa yang PAS buat sekarang sebab dia bukan Islam. Yang Islam ni, sesiapa yang mengangkat syahadah. Yang syahadah dia tak terbatal, dia masih Islam. Apa hal yang PAS nak claim? Tidak bersama PAS itu menentang Islam. Kau apa hal? Kau pun tak Islam. Maksudnya parti itu bukan parti itu tak beragama pun. Adakah parti PAS itu beragama Islam? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jelas Jelas. Betul lah Pak Yus faham. Jadi setiap kerja-kerja iblis, setiap kerja-kerja syaitan, setiap kerja-kerja dajjal yang PAS buat, normal. PAS bukan Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Mantap Siapa yang rasa perkongsian malam ni santai, relax, mantap. Dan memberi kesedaran. Yang penting adalah kesedaran. Yang penting memberi kesedaran. Lah, tak faham apa. Lantak tak faham. Ada aku kisah. Silap orang Ini room Pak Yus kot. Hanya ini room UMNO. Allah SWT Muhammad. Deep lah. Apa yang kita sampaikan ni deep sebenarnya. Dan memang penting untuk kita sampaikan. Memang penting. Dan viewer pun, alhamdulillah, dia orang sangat-sangat sampai. Siapa yang rasa sampai? Tulis sampai. Benda tu memang deep. Dan hampa rasa, sebenarnya kita yang bukan dalam PAS pun, kita kena rasa satu benda yang jelas. Yang PAS ni bukan Islam pun. Parti PAS bukan Islam. Dan tak pelik pun dia buat kerja-kerja iblis, kerja setan. Sedangkan pemimpin dia pun buat perjanjian syaitan. Perjanjian iblis. Astaghfirullahalazim. Kebiadapan mereka kepada Allah Ta'ala dengan cara seperti itu. Yang tak faham tu bawa bersabar. Sebab apa? Faham itu datang daripada Allah. Saya hanya boleh sampaikan sahaja. Namun, saya yakin 90% faham. 90% faham. Jadi, korang yang bukan PAS sebenarnya korang orang Islam. Dan PAS tu sendiri pun bukan Islam pun. Dia hanyalah parti. Dan parti PAS itu tidak boleh menentukan batal ataupun tidak Islam kamu. Sebab dia sendiri pun bukan Islam. Parti PAS itu bukan Islam. Dia hanya jenama sahaja. Sebab apa? Untuk mengaburi tindakan-tindakan iblis dia supaya dia boleh merosakkan orang Islam. Alhamdulillah. Pak Yus ni orang Melayu je. Dia bukan Islam pun. Saya Melayu auto lah. Bila Melayu dalam Malaysia ni auto jadi Islam. Pencerahan terbaik. Alhamdulillah. Guys. Saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kerana penjelasan ni
membuatkan saya pun semakin jelas dan faham. Seperti tuan-tuan juga. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Anugerah Allah Ta'ala kepada kita semua, insya-Allah. Yang tak faham tu, sama ada dia buat-buat tak faham ataupun betul-betul tak faham, hak tu kita serahkan kepada Allah. Sebab Allah, bila Allah bagi kamu, tunjuk kamu jalan yang benar, kamu berpaling sesungguhnya azab aku amat pedih, Allah kata. InsyaAllah. Mengelaklah, jauhkanlah diri hampa daripada terpengaruh menjadi pengikut Dajjal, seperti mana yang berada di dalam Dajjal yang bernama PAS. Ini yang saya nak pesan. Ini yang saya nak pesan kat korang. Mengelaklah. Yang hakikat, keyakinan yang kita nampak, PAS itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal ni dia akan merosakkan daripada kepimpinan dia sampai ke bawah. Na'udzubillah. Dan yakinlah, terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk akhir zaman. Kita ni duduk di akhir zaman. Okey. Jadi Bizar, maknanya Bizar sedar lah, faham tu. Bizar faham lah tadi tu. Dia kata apa hukum bai'ah dalam Islam. Tu yang saya kata mereka ni biadab. Biadab dengan Allah. Dia bai'ah dalam membuat perjanjian iblis. Perjanjian syaitan. Dalam bai'ah tu, dia buat perjanjian yang disukai oleh iblis. Memang wujud. Masalahnya, hampa buat perjanjian apa? Perjanjian iblis. Jadi hang faham lah. Cuma hang ingkar. Okey. Jadi aku dah sampaikan. Bawalah, pergilah engkau dengan labu-labu engkau. Aku dah sampaikan. Betul tu, mengucap sebelum tidur ni, insya-Allah. Oh, Dandan panggil polis. Pergi buat lapor polis kalau salah. Nampaknya hujah kita betul. Sebab dia orang tak boleh nak betulkan. Sebab memang betul-betul bersalah. Siapa yang mengharapkan apa? Nak bagi tahu, buatlah report polis kalau salah. Nampak tak? Maknanya apa kita sampaikan tu, dia sedar. Sebab dia dah tak ada hujah. Hujah dia memang itu perjanjian syaitan. Suruh buat report. Bagus ya tu. Bila dia suruh buat report tu, dia faham. Cuma dia nak nafi. Dia jam dah, betul. Dia jam dah. Syaitan tu payu betul. Iblis. Raja syaitan ni yang dikatakan itulah kesukaan, kegemaran iblis. Jam lah 3,700. Alhamdulillah, rezeki. Terbaik Pak Yus, alhamdulillah. Siap suruh report polis. Apa tengok bai'ah PAS tu, betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Tak betul. Betul kan? Dia suka, dia letak bai'ah tu adalah kesukaan syaitan, iblis. Dalam bai'ah tu ada kesukaan iblis. Tak betul. Tulis sini, bai'ah yang disukai oleh iblis. Perjanjian tu, perjanjian iblis.
Dia bai'ah dalam tu dia letak benda yang paling iblis syaitan suka, iaitu mencagarkan, meletakkan talak kepada isteri-isteri mereka. Betul. Semua Tok Guru Upah, Pak Yus, rosak. Macam mana dia boleh bawa benda ni? Allahumma salli ala Muhammad. Pada saya, bila keadaan macam ni, kita kena pelihara akidah kita. Faham? Kita kena ni akidah kita. Amboi, nak kutip bagai. Dah lah letak IC. Ni tengah bincang elok ni. Kita nak bagi tahu kat rakyat. Perbincangan ni kena buat kepada rakyat. Nampak tak? Jadi jelaslah, itu adalah perjanjian syaitan. Wallahu a'lam. Jelas, alhamdulillah. Bila kita sampaikan benda ni, dia jadi mudah sampai diorang tertekan sebab benda ni kebenaran, sebab sehinggakan mereka hilang hujah. Tak boleh nak cover dah. Hampa kena bawa benda ni. Hampa kena sampaikan slow-slow, terang, dekat pemuda-pemuda. Tujuan mereka tu, mereka nak rosakkan kita. Okey, satu Alhamdulillah. Tadi dia turun sampai tinggal 50. Tiba-tiba naik sampai 200 lebih. Tapi bukan tangka tu. Kita nak kualiti. Kita nak kualiti. Okey? Tak payahlah belalang tempur. Hang pi uruskan mak hang tu. Uruskan mak kita tu macam mana. Tak usah duk sibuk. Okey? Anamida masih lagi tidak boleh menerima hakikat. Mudah-mudahan. Kalau semua ilmuwan agama semua macam Pak Yus, aman Malaysia. Allah uji kita. Allah uji kita. Maknanya, mudah-mudahan mereka tersentak, mereka dengar-dengar, mereka pun Allah. Tak perasan, lupa. Mereka pun manusia juga. Kan? Jangan ikut lepas tu Dajjal. Ada pula. Aku dah beritahu dah kan? Nak ikut siapa? Alhamdulillah 80 tu. Okey lah tu. Kualiti. Ciri-ciri tu ada dekat dia. Ciri-ciri Dajjal tu. Ciri-ciri Dajjal tu ada pada pas. Sebiji. Takkan nak ikut Dajjal. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggal. Itulah panah dah. Saya bukan nak bagi mereka panah. Saya bukan nak bagi mereka panah. Tapi itulah hakikat dia. Takut dengar awak. Kan? Siapa tak takut? Siapa pun takut. Baguslah yang takut. Takut kat Allah. Perjanjian iblis. Pas dia bermula, kepimpinan dia bermula dengan perjanjian-perjanjian tu. Berjuang menempas susah,
menanggung derita, menungkah fitnah. Itulah gelombang hidup samudra duka, seorang mujahid memburu syahid. Diburu dia berkelana, di penjara dia uzlah dibunuh syahid. Namun di jiwa tetap membara menuju cita, membara demi Allah dan Rasulnya. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang tegang silih berganti, inilah sunnah. Orang berjuang malamnya bagai rahib merintih sayu, diiring dosa air mata. Siangnya bagaikan singa di rimba, meluang keringat, meluang tenaga. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua pasti terjadi, tunggulah syahid atau menang. Jadi pada saya untuk Abizar, masalah kefahaman tak ada masalah. Awak memang sangat faham. Sebab kita tahu orang yang faham dengan orang yang tak faham. Allah bersyukur Ahmad. Gamak korang sokong perjanjian iblis, dia benda ni tak pelik. Saya nak tanya korang, gambar-gambar para rasul ada dekat siapa? Dekat orang Islam ke dekat orang kafir? Gambar-gambar para rasul. Waalaikumsalam. Dia orang bukan tak percaya dengan Rasulullah. Dia orang ingkar je. Yahudi dia bukan tak percaya Islam ni benar, Rasulullah tu benar, Allah tu benar, tapi dia menentang Allah. Waalaikumsalam, kicauan rimba. Walaupun kita sampaikan benda tu, dia tetap menentang. Walaupun dia jelas, dia tetap menentang. Sebab tu Yahudi ni sebenarnya ditunjuk sifat-sifat Yahudi ni. Dan ada tak sifat Yahudi tu pada kita? Sifat Yahudi tu ada tak kat kita? Cuba kita tengok. Sifat iblis, sifat watak-watak ni Allah Ta'ala bagi ni bukan cerita saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ada agama, faham, tapi bila dia ada agama, dia faham, dia ingkar. Dia boleh ingkar, memang dia ingkar. Dia tahu Imam Mahdi nak datang. Dia tahu apa Masayah Dajjal tu tewas akhirnya. Dia tahu kebatilan tu akan tewas. Soalan ni juga ditanya oleh Nabi Isa kepada Dajjal. Hang dah tahu dah kebatilan ni kalah, tapi hang ni buat sebab ingkar. Sebab ingkar. Dia mengingkari. Bukan dia tidak mengetahui. Sebab tu tadi saya tanya, siapa yang faham? Siapa yang tak faham? Siapa yang minta bukti? Siapa yang diam? Yang minta bukti, sebab dia memang tak tahu. Yang tak minta bukti, memang dia tahu benda tu terbukti. Habis tu kenapa dia buat? Ingkar.
Allahumma salli ala Muhammad. Okey? Itulah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas tu apa boleh suruh dia sedar? Tak boleh. Yang macam ni Allah sahaja yang boleh sedarkan mereka. Pasal apa mereka tak sedar Pak Yus? Sebab bila jadi pengikut Dajjal memang tak boleh diselamatkan. Yang hanya boleh selamatkan Allah saja. Kamu hanya boleh selamatkan diri kamu, isteri dan anak-anak. Yang lain tak sebut. Ni yang kita sampaikan ni sebab kita kena menentang. Itu je. Saya boleh selamatkan korang? Tak boleh. Yang selamatkan kau Allah. Allah Ta'ala. Allah saja yang boleh selamatkan hampa. Allah yang menggerakkan hampa. Atas kasih sayang Allah, Allah gerakkan hampa untuk keluar. Jangan bersama golongan ni, kelompok ni. Sebab ciri-ciri Dajjal tu ada pada dia. Untuk apa tujuan cakap ni? Supaya kita rasa tenang. Sebab Allah tak bagi syarat. Dia cuma bagi syarat selamatkan siapa? Isteri dan anak-anak. Ada tak dia bagi syarat untuk selamatkan viewer? Tak. Bila terlibat dengan Dajjal, so syarat untuk selamatkan orang lain tak ada. Dia tak ada syarat tu. Dia syarat dia, time ni selamatkan isteri dan anak-anak. Jadi kalau hampa sebut siapa-siapa, jenama apa ke, adik-beradik ke apa, tak boleh. Contoh dulu masa zaman vaksin. Boleh tak nak selamatkan? Tak boleh. Bila kita sampaikan, mereka hentam kita, ya dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sememangnya orang berjuang, rumah mereka merata-rata, resminya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu, resminya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tak suka tu tak payah duduk dalam room ni. Biarlah. Mereka pun nak menumpang kasih. Mereka pun tak sangka. Perkongsian Pak Yus ni mana sama. Perkongsian yang lain, tempat lain dah buat dah. Perkongsian yang macam ni, tempat lain tak buat. Andai kata tempat lain buat, Pak Yus tak buat. Pak Yus share je lah. Pak Yus pun banyak benda nak buat. Nah. Mudah-mudahan. Orang lain buat kata. Lari habis dah mengikut Dajjal. Lari habis. Mu tengah duk proses.
Nak install balik. Dengar mereka tengah duk install balik. Budak-budak kaya. Sabuk jadi. Saya suka budak-budak bujang, muda-muda je, kaya, duduk satu rumah, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Itu dahsyat-dahsyat, Mustang lah, apalah. Budak Melayu lah. Allahu Akbar. Dah lah, semua pergilah. Nak lewat malam dah kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye-bye.